Tarikh kemerdekaan negara ni 31 Ogos 1957 dipilih oleh seorang mufti Pulau Pinang, ya. Merdeka! 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 Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam ruangan berbicara bersama Datuk Eddie Rosaidi bin Samsuri dalam membincangkan fenomena semasa melalui kajian kaedah metafizik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sejahtera. Salam merdeka, Datuk. Ya, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka. Okey, Datuk, pada hari ini dah nampak pun tentang slide yang Datuk bentangkan di situ, iaitu menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia kali yang ke-64. Jadi, Datuk, apa yang kita nak bincangkan di sini mengenai apa, Datuk? Adakah fenomena kitaran tahunan ke, ataupun mengenai tarikh kemerdekaan yang asal dulu, Datuk? Okey, baiklah. Untuk makluman kan, tarikh kemerdekaan negara kita ni dikira dan dipilih. Bukannya random ataupun secara rawak, suka-suka 31 Ogos lah, kita ambil 31 Ogos lah. Tidak, tapi ianya telah dikira. Okey. Jadi apabila dikira itu, maksudnya ada nilai-nilai metafizik di situ, ya. Apabila kita meneliti, membaca balik sejarah yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji sejarah dan sebagainya, tarikh kemerdekaan negara ni 31 Ogos 1957 dipilih oleh seorang mufti Pulau Pinang, ya. Jadi semasa itu almarhum Tengku Abdul Rahman telah berjumpa dengan mufti yang juga datuk kepada Tun Abdullah Badawi, ya. Untuk mendapatkan orang kata macam konsultansi lah, ya, apakah tarikh yang sesuai nak merdeka ni, ya. Jadi dalam Google, dalam beberapa buku ada ditulis kaedah-kaedah cara pengiraannya, ya. Memang Mufti Pulau Pinang ni adalah seorang ahli falak, iaitu pengiraan perbintangan lah, ya. Tetapi ada aspek-aspek metafizik yang dimasukkan, ya. Contohnya, saya ada terbaca dalam satu buku bertajuk Miftahul Malayu, ya. Ditulis di situ bahawa mufti tersebut mengira tarikh daripada tahun kejatuhan Kesultanan Melaka 1511 dulu hinggalah 1957 tu. Apa maksud dia dikira macam tu, kita tak faham. Tidak ada scientific basis kepada apa yang dibuat di situ, ya. Tidak ada maklumat yang berkaitan dengan perbintangan daripada situ. Jadi tentunya ada orang kata metafizik sedikit lah ceritanya tentang pemilihan tarikh kemerdekaan negara kita ni. Maknanya kemerdekaan kita ni dia ditentukan melalui kiraan perbintangan juga. Ya, betul. Ada perkiraan perbintangan dalam satu artikel di Google saya baca.
dikatakan bahawa pada 31 Ogos 57 kedudukan bintang-bintang macam itulah, kedudukan bintang ada di planet-planet macam tu, yang menyatakan bahawa keharmonian ataupun kebahagiaan negara itu ada pada 31 Ogos 1957. Bukankah itu satu macam perkara metafizik juga tu kan? Sebab ahli falak sekarang, astronomi sekarang ni pun tak ada cakap benda-benda yang macam okey, tarikh esok ni 27 hari bulan 8 ni ada apa-apa macam tu, ada kejadian-kejadian yang tu kan. Jadi itu yang kita tak berapa nak memahaminya. Tapi walau macam mana pun, ia ini menjadi satu asas kepada kami, iaitu menggunakan tarikh itu sebagai satu cara untuk kita memahami apa yang berlaku dalam fenomena tarikh sesuatu tu, ya. Maknanya mufti pun mengira, maknanya dia nampak di situ adalah dia mengira potensi. Maknanya potensi yang kemungkinan sesuatu energi itu berlaku pada tarikh tertentu. Maknanya tak adalah salahnya. Kita bukannya untuk menjadikan dia satu orang kata mistik ikut, tapi sebagai salah satu cara kita untuk melihat dalam keadaan fenomena tertentu itu untuk kita merancang masa depan. Macam itu Datuk. Betul. Ya, memang itu cara yang digunakan oleh Mufti Pulau Pinang itu ya, dibuat secara begitu. Tetapi walau macam mana pun kita pun macam pelik juga ya, cara kiraannya itu tidak ada mana-mana buku-buku sains dan buku-buku malahan buku astronomi juga ya, tidak ada cara-cara yang dibuat sebegitulah ya. Jadi tarikh-tarikh kemerdekaan ini dipilih 31 Ogos 1957. Juga dia beri pilihan, maknanya kalau tak dapat 31 Ogos tu kena pilih tarikh pada 1962 pula tu. Maknanya ada dua tarikh, pilihan pertama, pilihan kedua. Okey. Disebabkan oleh fenomena tertentu yang dia nak capai tu. Seorang mufti boleh cakap macam gitu. Jadi selama ni orang kata kita buat metafizik ni macam ciri mufti tu macam mana pula ya? Itulah saya tak faham lah kenapa orang buat macam tu kan. Mungkin mereka tu mungkin baru dalam kaedah ni, jadi mungkin tidak mengetahuinya lah ya. Lagipun tidak digembar-gemburkan bila hari kebangsaan itu tentang cara nak memilih tarikh lahir, tarikh kemerdekaan negara tu ya. Maknanya bila dilihat di situ, dia juga berkaitan lah kalau kita nak buat orang kata sesuatu majlis atau kita nak buat syarikat atau nak buka kedai, ada kaitan juga ya tu ya. Betul. Jadi dengan menggunakan tarikh-tarikh tertentu itu kita boleh buat satu unjuran ya, satu bahawa apakah kejadian-kejadian yang akan berlaku secara berterusan dalam bermula daripada tarikh yang ditetapkan itulah ya. Okey Dato', daripada yang kita lihat apa yang menurut sejarah dan kita Dato' dah beritahu tadi, mufti tersebut apa yang saya tahulah namanya Abdullah Fahim, iaitu datuk kepada mantan Perdana Malaysia iaitu Tun Abdullah Hamid Badawi. So apa yang telah Datuk cakap tadi, apa yang Syekh Abdullah Fahim tadi buat kajian, Malaysia ini akan makmur, akan berterusan bahagia. Tapi berdasarkan fenomena semasa sekarang, daripada tahun lepas, tahun ini, kita mengalami satu orang kata fenomena kemurungan. Adakah macam mana pula dari segi metafizik tu tadi? Tadi mengatakan tadi kalau ikutkan kita ni akan harmoni, tapi ada tempoh kemurungan pula. Boleh Datuk ceritakan sikit fenomena macam mana tu? Baiklah, begini. Apabila saya buat kajian lebih mendalam tentang penomboran ni dan tarikh-tarikh ni, sebenarnya tarikh-tarikh ni ada dua. Satu adalah dipanggil statik. Statik ni adalah sesuatu yang dibuat, dia akan menjadi satu asas untuk sebuah syarikat, untuk sebuah negara yang berdasarkan pada tarikh tersebutlah. Itu dipanggil statik. Tapi ada juga tarikh yang saya kaji bahawa tarikh ini sebenarnya bersifat dinamik.
Bermaksud tarikh statik itu tetap ada berterusan, tetapi setiap tahun itu ada pengalaman yang dilalui berbeza-beza, ya. Sebenarnya contohnya pada tahun contoh kita bagilah tahun lepas dan tahun iaitu tahun 2020 kan, dan juga tahun ini tahun 2021 agak teruk kemerdekaan kita pada tahun ini, ya, yang ke-64, ya. Disebabkan oleh kerana kitaran tarikh kemerdekaan itu, ya. Baik, saya tunjukkan secara kiraan, ya. Okey. Tarikh kemerdekaan kita adalah 31 Ogos kan? Betul. Okey. Jadi 31 Ogos. Kemudian kita melihat pada tahun ini, ya, 2021. 2021 ni mana tahun inilah tahun kemerdekaan ke-64, ya. Jadi cara pengiraan kami tarikh kemerdekaan ini adalah kita campurkan ke semua nombor ni. 3 campur 1, campur 8, campur 2, campur 0, campur 2, campur 1. Campur, kita jadikan dia satu digit, ya. Dan akhirnya kita dapat digitnya adalah 8. Maknanya 31/8 2021 ni adalah 8. Dan dalam kaedah kami ataupun kajian kami dapati biasanya angka 8 ni berkaitan dengan tekanan. Jadi ini menjelaskanlah kenapa pada tahun ini negara Malaysia yang ditubuhkan ataupun merdeka pada 31/8/1957 pada tahun 2021 ni mengalami tekanan kerana tahun ini adalah kitaran 8, ya. Kitaran 8 ni sebenarnya ada negatif dan positifnya, ya. Positifnya tentang kitaran 8 ni adalah untuk salah satunya menguji ketabahan kita. Okey, Datuk. Maknanya kita tahu ni tekanan. Jadi fenomena ini sebenarnya berlanjutan daripada tahun lepas. Bagaimana tahun lepas pula? Kitarannya berapa tu? Okey, baiklah. Jadi kalau tahun 2021 ni adalah kitaran 8, tentunya sebelum tu adalah kitaran 7 kan. Jadi kitaran 7. Dalam kajian kami dapati bahawa kitaran 7 adalah kitaran kehilangan, kitaran ujian dan kitaran kerugian. Jadi maknanya kita telah mengalami sebentuk kehilangan, sebentuk kerugian, sebentuk ujian yang kita hadapi pada tahun lepas lah, ya. Ujian yang melanda kita. Ini pertama kali kita kena pandemik, yang kita kena kurung di rumah. Ini ujian. Jadi maknanya ujian itu pada tahun lepas, tapi pada tahun ini sudah dikurung lama, tentunya tertekanlah kan kita. Itu yang menyebabkan daripada banyak kehilangan pada tahun lepas. Orang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan, kehilangan bisnes. Jadi bila banyak kehilangan tahun lepas, membawa kepada tekanan pada tahun ini. Gitu tu. Ya, betul. Itu dia punya perjalanan fenomena-fenomena tahunan yang dilalui oleh sesuatu tarikh. Sama ada tarikh kemerdekaan negara tadi, ataupun tarikh daftar syarikat, ataupun tarikh lahir kita juga, ya. Kita tengok kepada dinamiknya tarikh tersebut. Okey, Datuk, berdasarkan kepada kajian tersebut, kita mengalami kehilangan, tekanan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihatkan, kerajaan Malaysia masih lagi mampu untuk memberi berbagai bantuan pada peniaga, pada rakyat. Adakah disebabkan tarikh kemerdekaan tu menyebabkan Malaysia ni sentiasa berada dalam keadaan walaupun tekanan tapi masih mampu untuk survive? Okey, baiklah. Sebenarnya secara jujur saya katakan, tarikh kemerdekaan negara ini 31 Ogos 1987 ini bagus untuk keharmonian, untuk kemakmuran bangsa, kaum, tanah air dan sebagainya. Tetapi dalam tarikh kemerdekaan itu tidak ada unsur kewangan. Jadi maknanya kewangan itu kena banyak dikeluarkan, kena banyak keluar, ya. Tetapi bagaimana, kenapa boleh dikatakan sebagai
Malaysia mampu lagi untuk berbelanja, ya, untuk memberikan bantuan dan sebagainya. Kerana negara Malaysia ini tidak bergantung kepada domestik semata-mata, ya. Kita ada banyak pelaburan di luar negara dan juga pelaburan yang melibatkan kita punya aset-aset kita di luar negara yang mendatangkan keuntungan. Jadi maknanya kita dapat kewangan itu daripada luar negara dan bolehlah kita salurkan kepada rakyat Malaysia yang memerlukannya. Maknanya secara tidak langsung apa yang kerajaan terdahulu buat, iaitu dia membuat persediaan kekayaan untuk berdasarkan pada tarikh kemerdekaan. Mungkin kerajaan dulu tak tahu tentang kita punya kajian, tapi dibuat tu secara tidak langsung membantu mengatasi masalah, orang kata potensi orang kata potensi yang tidak berapa baik berdasarkan tarikh kemerdekaan negara Malaysia ni, Datuk. Ya, betul. Contohnya negara seperti Korea Selatan, ya, South Korea. Tarikh kemerdekaan South Korea, Korea Selatan itu ada unsur kewangan. Jadi negara itu sendiri pun boleh maju dengan banyak jenama seperti Samsung dan sebagainya lah, ya. Jadi negara itu sendiri boleh mencipta kekayaan diri domestiknya sendiri yang terlebih-lebih, ya. Jadi kalau macam negara Malaysia ini ialah selain daripada domestik tetapi tidak dapat menghasilkan kekayaan yang banyak, itulah kita kerajaan sebelum ini banyak buat pelaburan di luar negara. Jadi dengan pelaburan di luar negara itu dapatlah dividen-dividen dan pulangan keuntungan dan sebagainya yang dibawa balik untuk dijadikan sebagai bantuan, sebagai perbelanjaan negara. Maknanya kalau ikut kaedah metafizik, tarikh kemerdekaan Malaysia ni memang kebocoran wang lah hari itu. Betul, ya. Itu sebenarnya yang kita perhatikan daripada tarikh kemerdekaan negara ini sebenarnya. Yalah, kalau kita tahu tentunya tarikh kemerdekaan negara 31 Ogos 1957 dipilih oleh seorang mufti. Jadi sebagai seorang mufti tentunya dia memilih untuk keharmonian, kebahagiaan dan sebagainya. Dia tidak ada dalam fikirannya tentang kekayaan, tentang kewangan, sebagainya, kan. Jadi itu disebabkan oleh ada kata pro and con lah, ya, dalam tarikh kemerdekaan negara itu. Ya, mungkin kalau negara lain dalam keadaan sekarang ni mungkin rakyat merusuh, tapi oleh kerana energi tarikh kemerdekaan kita harmoni, rakyat tak merusuh. Betul. Itu Mungkin yang itu kita perhatikan lah. Banyak negara luar, banyak negara lain seperti Libya sebelum ini, ya, dan sebagainya yang merusuh sampai ke tahap negara sendiri hancur, ya. Jadi maknanya itu berlakunya mungkin disebabkan oleh tarikh penubuhan dia sebagainya lah, ya. Mungkin melalui kajian Datuk ni patut diambil tahu oleh ahli-ahli politik atau kajian sekarang ni mengenai potensi besar kebocoran wang dalam potensi daripada tarikh kemerdekaan ni, supaya jangan terlalu membazir dengan duit kajian. Cadangannya begitulah, Datuk, ya. Ya, betul. Bagaimana kita tengok jiran kita? Kita cerita sikit jiran kita, Indonesia tu, Datuk. Datuk ada pernah buat kajian tentang Indonesia? Ada juga, saya ada melihat kepada tarikh kemerdekaan Indonesia juga, ialah 17 Ogos 1945, kan. Dia pun ada dia punya kiraan dan sebagainya, tapi kita tak pasti. Saya pun tak dapat kepastian sama ada tarikh itu dikira ataupun ada mufti ke ataupun ada wali Songo ke apa yang mengiranya lah. Saya tak tahu, ya, sebab kita melihat dalam Google kita tak dapat dia punya maklumat tentang pengiraan. Cuma negara Malaysia yang saya tahu setakat ini ada dua negara yang memilih tarikh untuk kemerdekaan ni, iaitu satu negara Malaysia, satu adalah negara Myanmar ataupun Burma. Itu dikira ada dalam Google, ya, maknanya tarikh kemerdekaan Myanmar pun dikira. Tapi Myanmar kira pun keadaan dia macam kita juga, salah kira ke apa tu?
Begini, ialah setiap orang yang mengira tu ada dia punya pendirian ataupun aliran masing-masing lah ya. Macam kami ni, kita ni bukan sahaja untuk keharmonian tetapi juga untuk kekayaan. Juga tentunya untuk kesihatan dan sebagainya lah. Jadi kita tengok secara menyeluruh sebenarnya ya. Jadi contohnya kalau tarikh kemerdekaan Burma, dia dipilih oleh ahli-ahli apa ni, macam apa, SAMI kan, macam SAMI di sana yang mereka ada cara mereka metafiziknya untuk kiraan. Jadi tentunya SAMI ini tidaklah berfikiran untuk menjadikan negara kaya dan sebagainya. Dia melihat kepada faktor-faktor yang membolehkan negara itu makmur, maju dan sebagainya. Okey. Jadi untuk Malaysia pada tahun ini ada 8, jadi pada tahun depan semestinya 9 kan Datuk? Betul. Jadi apakah potensinya pada tahun hadapan sedikit? Jadi kita kemungkinan nanti akan ada buat satu kelas khas mengenai menghadapi 2022 nanti. Jadi Datuk boleh bagi betul. bunga-bunga sikit apa yang berlaku. Sekarang ni kita memang ada setiap tahun kita ada cuba untuk menganjurkan kursus-kursus yang berkaitan dengan tahun-tahun hadapan lah. Contohnya bagaimana kita nak menghadapi tahun 2022 ya. Dan juga selepas itu kita ada kursus macam mana nak melalui tahun 2022 itu sendiri ya. Kerana benda-benda macam ni adalah satu perkara yang membawa manfaat dan juga membawa kesulitan kepada kita-kita ni ya. Tengok sajalah apa yang berlaku pada tahun ini 2021. Berlaku kesulitan, berlaku apa ni, macam-macam masalah lah ya. Sebab kita ni tidak membuat persediaan kepada diri yang kita nak lalui pada tahun 2021 ini ya. Jadi 2021 adakah berita baik atau berita kurang baik, macam mana Datuk? Bagi sikit dia punya hint dia tu. Ya. Jadi mungkin 2021 adalah 5 dan selepas 5 adalah 2022. 2022 adalah 6. Dan biasanya 6 ni adalah tentang rezeki. Jadi kita mengharapkanlah supaya dengan jemaah menteri yang terbaru ni ya, dan juga dengan beberapa dasar kerajaan yang baru yang dibuat, membolehkanlah ya negara Malaysia ni pada tahun 2022 terbuka lebih baik lagi dan banyak sektor-sektor industri yang boleh naik semula dan sebagainya lah. InsyaAllah. Jadi sebagai akhir bicara kita pada hari ini, Datuk boleh bagi sedikit rancangan kelas yang akan Datuk adakan mengenai untuk perancangan masa depan. Okey, jadi baiklah, untuk kelas yang kita nak anjurkan, tentunya kita ada beberapa modul yang kita nak buat. Kerana kursus ini kita kena buat secara berperingkat ya. Kita tak boleh nak buat secara lamsam 3 hari 2 malam sekali ya. Kita kena buat secara berperingkat ya, kerana kita ni sibuk dengan pekerjaan, dengan perniagaan. Jadi tak dapat nak absorb semua sekali dalam satu masa ya. Jadi kita ada package untuk buat kursus dalam bentuk bermodul ya. Jadi maknanya kita ada modul yang pertama iaitu strategi menghadapi 2022, kemudian strategi untuk melalui 2022 dan seterusnya strategi untuk kita orang kata untuk melatih ataupun menjadikan diri kita ni lebih berjaya lagi pada 2022. Maknanya ada lebih kurang 3 modul yang kita nak perkenalkan nanti. Jadi para penonton di luar sana, jangan lepaskan peluang anda untuk menyertai ketiga-tiga kelas tersebut dalam bentuk Zoom ya Tok, kelas tersebut. Ya, mungkin kita akan buat lebih bentuk Zoom sekarang ni sebab zaman sekarang ni zaman kita Zoom lah ya. Jadi
untuk jangan lepaskan peluang untuk start kelas Zoom ini untuk kita menyusun strategi kita untuk memperbaiki diri sendiri, untuk memperbaiki kita punya bisnes untuk lebih maju lagi, ya Datuk. Betul, ya. Ya, sekian saja temu bual kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.